Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, saya Syafiq Fadli. Pada hari ini saya nak bercakap tentang isu terbaru dekat Malaysia ni yang saya memang jarang bercakap pasal isu macam ni. Tapi untuk isu ni, saya rasa saya kena bagi pendapat saya. So hopefully pendapat saya ni bagi manfaat pada anda semua yang menonton. Alright, so semasa saya bagi pendapat, mungkin saya akan pandang kamera dan mungkin saya akan pandang ke sini sekejap kerana saya dah sediakan point saya siap-siap supaya saya tak melalut masa bercakap. Saya nak straight to the point dan saya nak bagi pendapat yang terbaik dan tepat untuk anda semua. Alright, so pertama sekali, apakah isu yang berlaku? Iaitu isu yang berlaku apabila Fin Jamal bercakap tentang kes rogol, siapa bersalah dan sebagainya, dan kemudian telah pun macam condemn lah, jadi condemn, dan juga ada pendapat beza yang diberikan oleh Caprice, oleh Wardina dan sebagainya. So dia pusing-pusing dalam isu kes rogol, siapa bersalah, siapakah yang tak bersalah dan sebagainya. Sebelum saya nak bagi pendapat saya nak bagi tahu dulu kenapa Fin Jamal, Caprice, Wardina ni dia ada pendapat berbeza-beza. Kerana mereka ada perspektif yang berbeza-beza. Kalau anda semua follow Fin Jamal, saya follow Fin Jamal punya Instagram, saya tahu dia terlibat dengan kerja-kerja untuk bagi bantuan secara nasihat, secara spiritual kepada gadis-gadis yang terlanjur, yang mengandung, yang beranak anak luar nikah dan sebagainya. So Fin Jamal terlibat dalam aktiviti macam tu, memberi nasihat macam NGO or something. So of course dia bercakap, berinteraksi dengan mangsa-mangsa rogol dan sebagainya. Of course dia ada perspektif yang berbeza dengan orang yang tak terlibat dengan aktiviti ataupun kerja-kerja amal macam ni. So Caprice pun ada perspektif dia, Wardina pun ada perspektif dia, bergantung pada keadaan masing-masing lah. Dan apa persamaan mereka bertiga adalah mereka bertiga adalah orang yang berhijrah. Fin Jamal pun pernah dulu tak pakai tudung dan sebagainya, sekarang lebih dekat pada agama. Caprice pun sama, Wardina pun sama. So alhamdulillah in that thing dia orang bagus. So perkara pertama saya nak ulas adalah tentang isu rogol. Siapa yang bersalah sebenarnya dalam isu rogol? For me, and I think this is the ultimate answer lah, tak boleh tidak kita kena akui, suka ke tak suka ke, kita kena akui juga yang dalam kes rogol, orang yang bersalah adalah si perogol. Bagi anda semua yang mungkin tak clear pasal benda ni, anda semua mungkin ada adik kecil yang baru terdengar isu ni dan sebagainya. Rogol tak sama macam zina. Zina ni yang nak sama nak, suka sama suka. Rogol adalah satu paksaan untuk melakukan hubungan seks yang mana dipaksa oleh satu pihak sahaja, yang biasanya lelaki memaksa perempuan. Biasanya, saya sebut biasanya kerana kita tak boleh sure juga, kadang-kadang perempuan pun ada juga yang maksa. Tapi biasanya kes ini lelaki maksa perempuan, so lelaki merogol perempuan. Tak ada istilah suka sama suka, tak ada istilah nak sama nak, istilah seorang tak nak, seorang nak, yang nak ni paksa yang tak nak. That is rogol. So basically, siapakah yang bersalah? Orang yang bersalah adalah yang maksa tu lah, yang memaksa tu, yang mungkin menggunakan kekerasan, yang mungkin mengugut dan sebagainya. Mereka lah yang bersalah. Okey, saya nak bagi satu analogi yang menarik. Cuba kita pergi masjid. Ada tak tabung masjid? Ada kan? Dekat tiang, mungkin dekat dalam, mungkin dekat beranda tu je. Adakah anda semua pergi masjid and curi duit tu? Tak. Ada 1000 jemaah pergi solat Jumaat. Ada tak mereka curi duit masjid tu? Tak. Tapi kadang-kadang ada seorang yang curi. Kenapa orang lain tak curi? Sedangkan duit tu tetap kat situ. Tabung tu tetap dekat dalam masjid tu, ataupun mungkin dekat beranda masjid tu. Kenapa beribu-ribu orang pergi semayang kat situ, tak curi-curi pun duit tu? Dan kenapa tiba-tiba ada seorang mamat ni datang mencuri? Kan? Kalau betul lah duit tersebut, tabung tersebut betul-betul menyelerakan sangat, menggiurkan sangat, semua orang akan curi. Kenapa orang yang tak curi? Kenapa mamat tu seorang je curi? Kerana mamat tersebut tak dapat nak menahan diri. Kerana dia tak dapat menahan diri dia daripada mencuri. Semua orang tahu dalam tak ada duit, tapi orang fikir itu bukan duit aku, itu duit masjid, itu duit orang lain, bukan untuk aku, itu untuk amal ibadat.
So tak boleh ambil, berdosa ambil. So dia tahu dia duit tapi dia tak ambil sebab itu bukan duit aku. Tapi ada orang dia tahu tu bukan duit dia. Dia tahu juga itu duit masjid. Dia pun tahu kalau ambil itu berdosa tapi dia ambil juga. Kenapa? Sebab dia tak berjaya menahan diri. So bila dia buat benda tu, kalau dia fikir saja tak ada masalah, dia imagine saja tak ada masalah. Tapi kalau dia dah buat, dia dah korek tabung masjid, dah pecahkan tabung masjid, dia akan ditangkap kerana dia buat kesalahan. Samalah juga macam kes rogol ni. Jangan cakap perempuan tu seksi, so itulah punca dia rogol. Berapa ramai follower dekat IG dia? Beribu-ribu orang follower IG dia. Adakah semua rogol dia? Tak juga. Ada seorang tu rogol dia. Kenapa? Yang lain-lain tu semua tahu dia ni seksi, dia ni menggairahkan. Tapi orang rogol tak? Orang tak rogol. Dia dalam imajinasi dia je kalau ada apa-apa pun. Tapi yang seorang tu, yang merogol tu sebab dia tak berjaya menahan diri dia daripada nak rogol perempuan tersebut. So, kenapa kita tak salahkan 1% seksi tersebut? Kerana ada je kat luar sana majoriti orang yang tengok perempuan tu, dia kata yes, seksi, yes, menggiurkan, yes, menggairahkan. Tapi mereka tak rogol pun sebab mereka berjaya menahan diri dia. Dan orang yang merogol ni, dia tak berjaya menahan diri dia. Okey? Dan rogol ni pula bukannya benda yang senang-senang boleh buat. Dia kalau tak cukup berani, tak cukup kuat, and tak cukup nekat, dia tak akan buat. So bila dia dah nekat nak buat, bermaksud dia betul-betul nak buat. Tak adanya orang yang rogol kebetulan ke, tersalah ke, macam oops, kan, tak sangka pula, tak ada. Bila dia rogol, maksud dia memang dia niat betul-betul nak rogol. So dia nekat betul-betul nak rogol. And bila dia nekat betul-betul nak buat kesalahan tersebut, dalam masa yang sama dia tahu tu salah, dia tahu consequences dia, dia tahu apakah kesan yang dia akan dapat lepas perbuatan tersebut. So yes, dia buat dalam keadaan yang dia betul-betul sedar, and dia betul-betul aware apa yang bakal datang pada dia. And yes, dia bersalah. Alright, yes, dia bersalah. Tak kira lah kita kata, oh dia seksi sangat. Masalahnya dia jalan dekat mall, semua orang tengok dia seksi, orang tak buat apa-apa pun, apa sahaja awak buat? Kan? Sebab awak tak berjaya menahan diri awak, and awak nekat nak buat benda macam tu. Okay? Guys, Islam menyuruh orang lelaki ni menjaga pandangan dia, menjaga mata dan menjaga kemaluan dia. Kenapa? Sebab pencetus-pencetus ni, perempuan seksi ke apa benda ke, semua benda lah kan, yang macam ni memang ada. Memang ada kat luar sana. Kan? Kalau awak rasa macam benda ni tak ada kan, salah. Benda ni memang ada, and that's why Islam memang suruh orang tutup aurat juga. Tapi at the same time, Islam suruh orang lelaki, kan, kita yang mandang ni, jaga pandangan and jaga kemaluan. Kerana kalau tak jaga pandangan, tak jaga kemaluan, kita boleh terjebak dalam kes-kes macam ni. Islam suruh kita jaga mata, jaga kemaluan, kerana nak mengelakkan daripada kes-kes macam ni. Sebab kalau tak jaga, memang boleh terjebak. Pasal apa? Sebab awak suka ke, awak tak suka ke, dekat luar sana memang bersepah-sepah orang seksi. So takkanlah bila bersepah-sepah orang seksi jadi tanggungjawab kita untuk rogol semua. Tak. Apa kita kena buat? Kita kena jaga pandangan kita, jaga kemaluan kita, jaga nafsu, tundukkan nafsu kita. Kan, sabar, ingat agama. Itulah panduannya. Bukan bila nampak benda seksi, benda yang trigger kita, kita makin layan. Itu namanya sengaja menjerumuskan diri. Faham tak? Okay? So, kita macam kes COVID ni lah, kita kena jaga kita. Kita tak boleh nak salahkan orang lain. Kalau si perogol tu merogol orang, dia bersalah kerana merogol orang. Tak boleh nak salahkan perempuan tu sebab seksi. Tak boleh nak salahkan, pintu dia tak tutup dah macam mana. Masalahnya sekampung tu ada beratus orang, semua tahu pintu tak tutup, tapi tak seorang pun masuk. Apa salah masuk? Kan, nampak tak? Bukan salah pintu tak tutup, bukan salah dia seksi, bukan salah apa-apa. Bila dah berlaku kes macam ni, yang salah adalah orang yang membuatnya. In this case, dalam kes rogol, orang yang merogol tu bersalah.
Sebagai contoh paling senang dekat padang mahsyar, bila Allah kira dosa-dosa kita, kan, adakah kita nak salahkan syaitan? Ingat, oh saya baik, dah syaitan hasut saya tu, yang saya jahat tu. Kita salahkan syaitan ke? Tak, kita tanggung apa kita buat. Sebab syaitan ke, jin ke, kawan hasut ke, semua tu bukan alasan untuk kita buat dosa. Bila dah buat dosa, kita kena tanggung dosa kita. In fact, kalau kita semua baca dalam surah Asy-Syams, kan, wasyamsi wa duhaha, sampai ayat berapa ayat tak sampai habis pun, separuh je kan. Allah bercerita, Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, demi binaan langit, demi hamparan dunia dan sebagainya. Allah bersumpah dengan macam-macam sampai tahap dalam surah ni, surah yang pendek, tapi Allah bersumpah dengan sangat-sangat banyak sekali dalam surah ni. Kenapa? Sebab Allah nak cakap, lepas Allah bersumpah tu, Allah cakap demi manusia, demi jiwa-jiwa manusia ni. Allah kata demi manusia, Allah mengilhamkan dalam otak kita idea-idea baik dan idea-idea yang tak baik. Ilham tu ada. Ilham. Nak bantu orang pun ada, nak khianat orang pun ada. Ilham tu ada. Dan Allah kata, beruntung orang yang memilih untuk buat idea-idea baik, dan rugi orang yang memilih untuk buat idea-idea jahat. So nampak tak? Idea itu ada. Idea tu ada. Itulah fungsi otak kita. Kita tengok filem, kita tengok orang bergaduh in real life, kita baca novel. So kita banyak maklumat dalam otak kita. So otak kita proses situasi dalam keadaan berbeza-beza. Cara saya pandang sesuatu tak sama macam anda pandang sesuatu, sebab kita ada mindset yang berbeza-beza. Kita ada belief system yang berbeza-beza. So dalam mindset kita ni, otak kita yang tengah bergerak dengan sangat-sangat laju dan hebat ni, ada idea-idea yang baik-baik. Nak sedekah, nak tolong orang, nak solat dan sebagainya. Ada juga idea-idea jahat, macam nak ponteng puasa, kita nak kacau orang dan sebagainya. Dan Allah kata, kalau awak pilih untuk buat idea baik-baik, awak beruntung, which is awak dapat pahala dan awak dapat syurga. Dan kalau awak pilih untuk buat benda-benda jahat, awak rugi. Dan awak dapat dosa dan awak dapat neraka. Tak boleh salahkan syaitan, tak boleh nak salahkan kawan yang jahat. Kalau kita pilih nak buat, kita pilih. The keyword is kita pilih nak buat. So kita kena tanggung apa yang kita pilih tersebut. So in this case, in my opinion, dalam kes rogol, siapa yang bersalah, tak ada persoalan. Perogol itu bersalah. Alright, perogol itu bersalah. Dan perkara kedua saya nak cakap, walaupun saya cakap perogol itu bersalah, saya nak clear kat sini, kita tak boleh, dah kita salahkan perogol itu bersalah sebab perogol orang, kita tak boleh nak cakap yang pakai seksi tu tak ada apa-apa. Tak boleh macam tu. Alright, yes, kita salahkan perogol tu bersalah sebab merogol, tapi it doesn't mean that perempuan pakai seksi tu tak apa je, tak beri kesan pun. No, ia memang beri kesan pun. Kena faham idea dan point saya ni. Ia memang beri kesan pun. Pertama, yang pakai seksi, yang dedah aurat dan sebagainya, dosa tak dosa, hitam putih, kita potong terus benda tu, memang berdosa. No discussion, memang berdosa. Buat perkara-perkara dia tabarruj ke, dia tak jaga ikhtilat ke, dosa tak dosa, hitam putih, no discussion, memang berdosa pun. So walaupun saya cakap si perogol tu bersalah kerana merogol, tapi saya tak cakap yang perempuan yang seksi, yang seolah-olah mengundang ni tak bersalah. Mereka juga bersalah dalam isu tersebut. Kalau dia tak tutup aurat, tak tutup aurat tu bersalah. Salah tu tak tutup aurat. Kalau dia seksi tu berdosa. Kalau dia tak jaga ikhtilat, tak jaga ikhtilat tu dosa. Alright, kita kena clear bahagian tu. Tak boleh kita nak cakap disebabkan dia mangsa rogol, so yang dia seksi hari tu dimaafkan. No, tak boleh kita nak halalkan benda yang Tuhan dah haramkan. Alright, kita relax kat, kita santai-santai kat, tapi apa yang haram dah jelas, apa yang halal dah jelas. Okay, kita jangan campur adukkan benda ni.
yang dah clear. Alright? So, kita dan sesiapa saja pun tak boleh hidup ikut suka kita. And that's why Islam bagi panduan pemakaian, cara makan, cara bergaul. Bukan dengan orang lain, dengan adik-beradik pun ada cara bergaul dia, supaya kita semua dapat memastikan environment kita ni Islami. Islami ni bukan bermaksud semua orang pakai kopiah, semua orang pakai jubah, semua orang pegang tasbih. No. Islam bermaksud sejahtera, aman, seronok, selamat. Itulah Islam. So kalau environment kita rasa selamat, tak ada kes-kes rompak, tak ada kes-kes rogol, tak ada kes-kes rasuah, that is an Islamic environment. Sebab tu Islam tak bagi riba, tak bagi judi, tak bagi minum arak, sebab nak membentuk suasana yang selamat, suasana yang aman damai. And that is Islam. Dia pakai cap pun tak ada masalah, pakai cap terbalik pun tak ada masalah, nak pakai baju ada muka Iron Man pun tak ada masalah. Tak ada kata macam awak pakai baju Iron Man, awak ni tak Islamik. Itu tak jadi masalah. Memang jubah tu dapat pahala, memang serban kopiah dapat pahala, tapi tak bermaksud baju-baju lain ni Islam kata haram. Tak. Islam is a very simple religion. Sebab Islam ni agama untuk semua manusia. Alright? That's why Islam so jaga itu, jaga ni. Bukan nak suruh, nak mengekang kita sangat, tapi nak suruh environment kita, orang sekitar kita berasa aman, damai hidup. Dan apa yang bestnya Islam menawarkan, bila ikut Islam, kita akan hidup aman dekat dunia. Tak ada siapa tipu siapa, tak ada siapa pau duit siapa-siapa, kan? At the same time, Islam menawarkan kalau you buat juga benda ni, you dapat dua perkara. You aman dekat dunia and you aman dekat akhirat. Dua dalam satu. So, that is Islam. Kalau kita betul-betul faham konsep ni, kan? Okay, kita cuba fikir logik lah. Rasuah dengan tak rasuah, mana lagi bagus? Tak rasuah lah. So Islam dah cakap awal, jangan rasuah. Judi tak judi, mana lagi bagus? Kan? Judi tak judi, mana lagi bagus? Tak judi lah bagus. That's why Islam haramkan siap-siap. Bukannya Islam tak bagi kita berjudi for no reason. Sebab berjudi tu banyak masalah. Dengan kes pukul, kes bunuh, kes tipu sana sini, kes hutang dan sebagainya. Minum arak dengan tak minum arak, mana lagi bagus? Seorang yang minum arak dengan seorang yang tak minum arak. Tak payah tanya orang Islam. Tanya Mak Saleh, tanya orang yang biasa minum arak, apa dia tahu tak minum arak tu lagi bagus daripada minum arak. And that's why Islam kata jangan minum arak. Alright? Bukannya Islam nak mengekang manusia, tapi Islam nak suruh kita hidup aman. Bukan kita seorang, kita dan orang, the society tu hidup aman damai. Kalau kita seorang aman, orang lain sengsara, buat apa kan? Rasuah, kita pun dapat duit 7 tahun, orang lain miskin semua tu. That is not the Islamic way. Islamic way, buat betul-betul you hidup aman damai, orang lain pun aman damai. Itu cara Islam. Alright? Dan akhir sekali lah, sebelum kita mengakhiri video kali ni, I'm so sorry kalau kita macam laju sangat dan sebagainya, sebab saya nak kejar masa. Saya tak nak video ni panjang sangat, nanti anda semua makan masa yang lama kat sini ataupun habis data dan sebagainya lah. So saya cakap laju sikit. So saya nak bagi nasihat pada diri saya sendiri, especially, dan pada semua orang. Saya nak cakap yang bagi nasihat tu tak salah. Kalau Fin Jamal bagi nasihat, tak salah. Caprice bagi nasihat, tak salah. Kalau Miss Nina bagi nasihat, Wardina bagi nasihat, siapa saja pun, Adam Corey bagi nasihat, tak salah. Walaupun diorang bukan ustaz, bukan ustazah, tapi janganlah halang orang bagi nasihat. Jangan halang orang bagi pandangan. You know why? Because ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Agama tu bila kita saling nasihat menasihati. Aku nampak kau silap, aku tegur. Bukan sindir, bukan marah, bukan kecam, bukan troll. Dia tegur elok-elok. Nampak dia ni kan macam tak tutup aurat, cakap elok. Kata kan, Ina, kenapa awak pakai seksi sangat? Kan tak elok lah, pakai elok-elok. Cakap macam tu. Bukannya kata macam amboi seksinya macam kapir aku tengok. Tu sindir. Itu sindir tu bikin gaduh tu. Cakap elok-elok.
nasihat, bagi pendapat. Itulah Islam kan. Ada anak dia nak pergi UKM ke UM, nak pilih yang mana je, kita pun saya tak nak bagi pendapat, saya tak layak bagi pendapat. That is not Islam. Islam you kena bagi pendapat, kerana kalau pendapat you boleh bantu orang, bagilah pendapat tersebut. Bagilah pendapat. Kita tahu contoh, you ni bagus, you ni kurang sikit. Kalau kita diam, nanti kan dia terpilih you yang kurang sikit macam mana. So kita bagi pendapat, you better pergi you ni bagus, universiti ni bagus tau. Saya dulu belajar sini, anak saya belajar sini, bagus sangat-sangat, pergilah sini. Bagi pendapat. Okey, pendapat tak salah pun dalam Islam. Okey. Macam in this case, Fin Jamal bagi pendapat, Caprice bagi pendapat, Wardina bagi pendapat. Tak salah pun bagi pendapat. Jangan halang, jangan cakap, oh awak bukan ustaz, awak bukan ustazah, hanya ustaz boleh bagi pendapat, ustazah je boleh bagi pendapat, awak bukan ustaz, ustazah, so jangan bagi pendapat dalam bab ni. Jangan halang. That is not the Islam. Islamic way is kita bagi ruang untuk bagi pendapat. Kita kena ingat, Fin Jamal pun ada guru dia, Wardina ke Caprice pun ada guru dia. They have reference. Dia ada reference kan, dia ada rujukan dia, buku ke atau ustaz mana-mana yang dia belajar. Bukannya dia cakap kosong, dia ada rujukan dia. Mungkin daripada mulut dia tu bukan idea dia pun, tapi daripada ustaz dia, daripada ustazah yang mengajar dia. So kalau kita halang dia bagi pendapat, that is not good. That is not good. Biar orang bagi pendapat. Kalau pendapat tu bagus, walaupun dia bukan ustaz, bukan ustazah, pendapat tu bagus, nak buat apa lagi? Terima je lah. Dah benda tu bagus, terima je. Tapi kalau tak bagus macam mana? Kalau tak bagus, kita kena bagi hujah kita. Bukan berhujah, bukan berdebat, nak bergaduh. Awak salah, awak. Bukan macam tu. Hujah ni bermaksud kita bagi point kita. Awak kata benda tu tak elok. Saya hormat pendapat awak, tapi bagi saya rasa dia elok. Sebabnya begini. Bagi hujah-hujah dengan cara yang elok. And that is how Islamic scholars did dulu. Alright? Imam yang besar dulu pun macam itulah cara dia buat. Bila Imam Syafi'i tak sependapat dengan Imam Hambali ke kan, apa dia buat? Adakah dia bergaduh? Adakah dia kecam? Adakah Imam Syafi'i mengutuk Imam Hambali dalam dia punya kuliah? Adakah Imam Hambali kutuk balik Imam Syafi'i? Tak ada. Dia orang berlapang dada. Okey? Dia orang berlapang dada. Kalau Imam Syafi'i tak setuju dengan fatwa Imam Hambali, apa Imam Syafi'i buat? Imam Syafi'i bagi hujah kenapa dia tak setuju. Kalau Imam Hambali tak setuju dengan Imam Maliki ke apa kan, apa dia buat? Dia bagi hujah. Bagi hujah. Dan bergantunglah pada orang yang mendengar tu nak pilih yang mana, bergantung pada hujah siapa lagi bagus. Tak bermaksud kalau macam awak ustaz tapi hujah dah macam apa, tapi terpaksa terima sebab dia ustaz. Hujah tak kuat pun. Hujah yang bukan ustaz tu lagi kuat, tapi terpaksa terima yang ustaz sebab dia ustaz. Hujah lemah, terimalah sebab dia ustaz. Tak boleh macam tu. Itulah yang membuatkan kita tak push diri kita, tak push otak kita untuk berfikir lagi tinggi, lagi dalam. Sebab kita rasa macam tak payah berhujah, ustaz kata apa, ikut aja kan. Walaupun ada orang cakap makin banyak soalan makin lemah imannya kan. Tak bermaksud tak boleh soal. Kalau persoalkan akidah, persoalkan Allah di mana, persoalkan berapa sayap Jibril, benda macam tu, benda gaib-gaib ni, kalau kita banyak soal memanglah lemah iman. Tapi takkanlah soalan pasal dunia yang depan mata kita tak boleh nak soal. Takkan lemah iman juga soal depan mata kita kot. So boleh soal. Dan orang yang yang mendengar soalan tersebut, yang terlibat dengan situasi tersebut, boleh bagi jawapan, boleh bagi pendapat, nasihat, boleh bagi hujah. Kenapa? Sebab Islam tertegak di atas hujah. Islam tertegak di atas hujah. Barulah orang yang non-Muslim akan respect pada kita, akan memandang Islam satu agama yang sangat-sangat ideal, sangat-sangat sesuai diguna pakai di seluruh zaman. Sebab hujah-hujahnya sangat-sangat realistik, sangat-sangat relevan. Barulah orang akan pandang kita dengan tinggi. Kalau kita tak ada hujah, ikut je, tak payah fikir hujah, ikut saja aku, that is not the way untuk kita hidup. What if kita tak ada hujah, tapi orang yang bukan agama Islam hujah
power dengan research sana sini. Kita konon-konon nak berhujah tapi langsung tak ada hujah. Kita just bagi hujah yang lemah-lemah, and then kita paksa orang untuk terima hujah kita sebab kita macam ada autoriti dan sebagainya. Siapa pandangan orang pada kita? Apa pandangan orang pada Islam? Orang rasa Islam ni agama kuno sebab tak ada pun hujah dia yang boleh nak boleh nak beat hujah daripada ilmuwan barat dan sebagainya. So Islam tertegak atas hujah. So kalau kita nak kata Progol tu bersalah ke, Progol tu tak bersalah ke, bagi hujah. Bagi hujah. And kalau kita setuju, alright, saya setuju. Kalau tak setuju, bagi hujah kenapa kita tak setuju dan sebagainya. Alright, so that is my opinion, and I hope perkongsian saya bagi manfaat untuk anda semua dan sesiapa saja yang menonton video ni. Apa-apa pun, kita jangan gaduh-gaduh, jangan api-apikan orang. Kita kena ingat semua orang yang terlibat dalam kes ni, saya for sure, specifically in this case, saya for sure, saya yakin Fin Jamal, Caprice, Wardina, kenapa mereka bercakap, kenapa mereka bagi hujah-hujah macam ni? Kerana mereka sayangkan agama, kerana mereka sayangkan saudara Islam sesama kita. Tak ada seorang pun yang berhujah ni sebab nak menjatuhkan agama ke, nak merosakkan Islam ke, tak ada. Semua sebab sayangkan agama, semua sebab sayangkan umat Islam, saudara-saudari Muslim kita, semua sebab sayangkan, and mereka bagi hujah kerana nak memastikan kita semua hidup dengan baik, dengan betul. So I think that is all for now. Thank you for watching this. So you can share this video kalau anda rasa video ni bermanfaat, and I hope kita semua dapat jadi realistic, relevant and rational, dan terima perbezaan orang, cuba selami dia, cuba memahami sesuatu dari perspektif yang dia lihat. InsyaAllah kita akan lebih terbuka, kita akan lebih dapat melihat dari banyak perspektif ni bagus sebenarnya. Kita dapat memberikan idea, pendapat yang lebih bernas bila kita dapat lihat dari pelbagai perspektif. So I think that is all for now lah. So saya Syafiq Fadli. I'm so sorry kalau ada ucapan saya yang mungkin kurang tepat dan mungkin anda tak setuju. Anda boleh komen, anda boleh bagi tahu apa yang mungkin saya silap dan sebagainya. InsyaAllah saya akan terima hati terbuka dan kita boleh berinteraksi sekiranya perlu dan sebagainya. Alright, thank you very much, and apa-apa pun respect and love to Fin Jamal, Wardina, Caprice, because they try to be a good Muslim. They try to be, and they are a good Muslim. They are good Muslims, and they are doing their part as Muslims, and we have to respect that. And actually everybody, semua, saya pun, anda semua pun, kita semua pun good Muslims. So kita semua pun kita main peranan kita, InsyaAllah. Thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.